Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akil Husna binti Sunasri. Saya tinggal di Kemaman, Terengganu. Nombor pelajar saya 2022566945. Saya dari kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk isu halal dan haram dalam berhias. Terdapat 4 perkara di dalam tajuk ini. Yang pertama, perhiasan yang diharuskan dalam Islam. Yang kedua, perkara yang diharamkan dalam berhias. Yang ketiga, dapatan kajian. Yang terakhir iaitu yang keempat, masalah dan cadangan. Pengenalan. Islam amat menitik beratkan isu halal dan haram dalam kehidupan umat Islam. Halal dan haram meliputi dalam pelbagai aspek kehidupan, contohnya seperti dalam aspek perhiasan, pemakanan, percakapan, perbuatan, pemakaian dan banyak lagi. Perhiasan didefinisikan sebagai sesuatu benda yang digunakan untuk menghias atau mencantikkan diri. Dalam pandangan Islam, perhiasan bagi wanita pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dilarang. Bahkan, Islam mengajar umatnya untuk tampil sebaik mungkin sesuai dengan keadaan dan tidak melanggar syariat Islam. Perkara pertama, perhiasan yang diharuskan dalam Islam. Diharuskan bagi seorang lelaki memakai cincin perak kerana mengikut yakni itibak Rasulullah SAW. Bahkan hukumnya adalah sunat. Namun lelaki tidak boleh memakai gelang yakni as-siwar dan tidak halal baginya meskipun gelang tersebut diperbuat daripada perak. Hal ini kerana memakai gelang itu mempunyai unsur kewanitaan dan ia tidak layak dan sesuai dengan sifat seorang lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fakhrul Izwan bin Muhammad Zaki, tinggal di Kampung Pocong Merah, Setiu, Terengganu. Nombor kad pelajar saya 2022739257. Di sini saya akan membentangkan dua perkara, iaitu perkara yang diharamkan dalam berhias. Di sini kita dapat lingkarkan bahawa berhias tidak diharamkan oleh syarak, tetapi ada perkara juga yang akan menyebabkan ianya diharamkan. Seperti mana ini disebut sebelum ni, ada perkara yang mengharuskan ianya untuk berhias. Okey, baiklah. Kita akan terangkan perkara yang akan menyebabkan ianya haram berhias. Yang pertama, kita akan menceritakan tentang perkara yang berhias yang diharamkan bagi lelaki. Terdapat trend terkini bahawa lelaki suka memakai gelang. Adakah perkara ini dibenarkan di dalam Islam? Okey, baiklah, sama-sama kita akan bincangkan dalam perkara tersebut. Okey, baiklah. Haram bagi lelaki memakai gelang kerana gelang merupakan perhiasan bagi kaum wanita. Sudah disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW la'anna rajula yalbasa labsata al-mar'ata wal mar'ata talbasa labasta rajulu. Ataupun yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat lelaki memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Di sini jelaslah bahawa, di dalam hadis ini jelaslah bahawa haram bagi lelaki memakai perhiasan wanita. Ringkasnya bahawa gelang ini diharamkan, iaitu kerana mengikut mazhab Imam Syafi'i dan juga kebanyakan mazhab, ataupun kita mampu cakapkan dalam ijma' ulama' menyatakan bahawa gelang itu diharamkan bagi lelaki. Walaupun ada segelintir ulama' yang menyatakan bahawa ianya dibenarkan, tetapi kita tidak akan membincangkan perkara yang dibenarkan tersebut. Kita hanya mencakap ataupun kita hanya memberitahu akan perkara yang diharapkan. Kerana kita memahukan sesuatu perkara adalah sesuatu perkara yang terbaik dan juga satu perkara yang mampu kita cakap adalah jalan yang selamat bagi kita. Sekiranya kita mahu jalan yang selamat, maka haruslah kita mencontohi ini, iaitu tidak memakai gelang. Okey, perkara yang kedua, perkara yang diharapkan berhias bagi wanita. Kaum wanita dilarang memakai pakaian yang dihiasi bercorak, dengan corak atau perhiasan yang berlebihan, dalam erti kata lain bertabaruj. Okey, baiklah. Secara ringkasnya, apa itu tabaruj? Tabaruj adalah berlebihan yang kita faham, okey? Tetapi menurut istilah, bertabaruj ialah perhiasan atau kecantikan yang ditunjukkan wanita orang yang bukan mahram
Maknanya seseorang wanita itu menunjukkan perhiasannya kepada yang bukan mahram, bukan suaminya, bukan anak-anaknya, bukan juga ahli keluarganya. Termasuk orang yang mengenakan purdah, di mana seorang wanita menutup wajahnya apabila warnanya menarik perhatian dan dinikmati orang lain, ini dikira bertabaruj. Ini termasuk tabaruj oleh orang Arab jahiliyah tersebut. Orang Arab jahiliyah tersebut dia juga disebut dalam kitab Astaghfirullahaladzim, subhanallah. Juga disebut dalam kitab sirah, kebanyakan kitab sirah Nabi, bahawa dahulu kala kita sudah ada, iaitu tudung. Tudung sudah cukup ada lengkap dan juga berpurdah. Tetapi ini bukan adalah amalan yang apa kita cakap amalan yang baik, kerana amalan Islam mementingkan kesederhanaan dan juga merendah diri. Dan amalan Arab jahiliah tersebut membezakan kita. Apa yang membezakan kita? Amalan Arab jahiliah pada masa itu, mereka berlebihan. Seperti mana mereka memakai purdah dan juga purdah tersebut bercorak, ataupun mampu kita sebut purdah tersebut ada manik-manik emas, yang mampu kita katakan sudah berlebihan di situ. Okey, baiklah. Juga disebut dalam satu ayat Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat ke-31. Ayat ini menceritakan bahawa wanita jangan memakai perhiasan kaki, iaitu kita mampu cakap gelang kaki. Gelang kaki ini jangan sampai kita menghentakkan kaki sampai berbunyi gelang, sehingga kita mampu cakap kita menunjuk di situ. Apabila menunjuk di situ, sudah menunjukkan bahawa kita berlebihan, dan juga niat kita tersebut bukan untuk berhias semata-mata berhias, tetapi sudah melari niat, iaitu untuk berlebihan. Seterusnya juga disebut di dalam ayat Al-Quran surah An-Nur, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Di sini menyatakan bahawa perhiasan yang biasa nampak padanya. Di sini kita pada masa kini, kita emas ataupun gelang emas ataupun cincin tidaklah mampu kita cakap, tidaklah asing bagi kita. Tetapi juga sambungan ayat ini, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung keadaannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka. Di sini terdapat pelbagai perbahasan ulama, tetapi kita akan mengambil perbahasan ulama yang mampu kita cakap mudah untuk kita ikut. Ulama Imam Syafi'i menyatakan di sini, perhiasan yang dinyatakan di sini untuk tidak dilihat kepada orang lain adalah perhiasan yang berlebihan. Seperti emas, gelang emas, tidak semestinya kita akan menonjol kepada orang. Niat kita ada emas, apa dia? Untuk apa? Perhiasan emas, emas adalah dikira perhiasan. Gelang emas dikira perhiasan. Tetapi emas bertujuan bagi, kita mampu cakap bagi, dalam bahasa Inggeris kita sebut backup. Backup hidup kita apabila kita susah. Itu yang saya mampu katakan. Jadi di sini Imam Syafi'i menyatakan, sekiranya kita nak menonjol, contoh sekiranya saya ada gelang emas, okey, 2-3 kerak di tangan saya tunjuk kau, saya tunjuk kepada orang lain, itu sudah dikira tabaruj, ataupun apa saya cakap, itu dikira berlebihan. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Maisarah binti Ibrahim dari grup ketiga akan membentangkan bahagian assignment, iaitu dapatan kajian. Kami mengetahui akan pelbagai permasalahan bahawa terdapat beberapa pendapat dalam pembelajaran ilmu agama Islam, dan juga didapati bahawa kita sama ada lelaki atau perempuan dibenarkan untuk berlebihan selagi tak berlebihan, dan juga dibenarkan selagi tidak merubah kejadian ciptaannya. Selain itu, juga ditegaskan bahawa berhias merupakan satu keharusan. Seterusnya, ianya tidak sahaja terhad, malahan ianya juga berlaku kepada kanak-kanak, dan ianya juga berbeza kepada lelaki dan perempuan. Lelaki juga terdapat perkara yang menyebabkan haram berhias, sebagai contoh pemakaian emas. Begitu juga perempuan tidak bertabaruj. Ijma' berpendapat bahawa haram menyerupai wanita dan mengubah kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya adalah masalah. Apa maksud tidak berlebih-lebihan dan berbangga-bangga dengan pakaian dan perhiasan? Apa dalil pengharamannya?
Syarat umum dalam menikmati segala yang baik atau halal yang digunakan Allah ada dua. Pertama, tidak ada israf iaitu berlebih-lebihan hingga membazir. Kedua, tidak ada ikhtial, bermegah-megah atau berbangga-bangga. Israf bermaksud melampaui batas dalam menikmati atau menggunakan sesuatu yang halal atau harus. Dalam memperkatakan tentang keharusan memakai perhiasan dalam ayat 31 hingga 32 dari surah Al-A'raf, Allah memperingatkan manusia agar jangan israf iaitu berlebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Adapun ikhtial bermegah-megah, maka ia berkait dengan niat dan hati, iaitu memakai sesuatu untuk tujuan berbangga-bangga dan membesarkan di hadapan orang lain. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursaila binti Jamaluddin dari Grup 3. Seterusnya, cadangan. Kami berpandangan tidak mengapa bagi seorang wanita itu untuk memakai alat-alat solik yang lain semasa berada di luar rumah dengan syarat tidak berlebihan dan memakai sekadarnya sahaja serta tidak bertabaruj. Selain itu, perkara tersebut harus selagi mana ia tidak menimbulkan fitnah serta menarik perhatian lelaki kepadanya. Lebih-lebih lagi apabila dia memakai lipstik sebagai contoh atau alat-alat solik yang lain, itu sekadarnya agar nampak kemas, tidak dilihat selekeh, berseri dan tidak kusam serta bukannya bertujuan bagi menarik perhatian lelaki ajnabi. Hal ini kerana Islam sangat mengambil berat soal kekemasan, kebersihan dan kecantikan. Walau bagaimanapun, seorang wanita muslimah itu juga mesti ingat bahawa berlebihan dalam berhias bagi seseorang wanita adalah diharuskan hanya kepada suaminya sahaja. Kesimpulan, konklusinya, terdapat beberapa isu halal dan haram dalam perhiasan menurut Islam. Dengan ini, bukan semua perhiasan yang halal dipakai oleh wanita adalah halal bagi lelaki. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat haruslah mengetahui tentang halal dan haram dalam berhias kerana sebagai umat Islam, kita wajib mentaati perintah Allah dalam memakai perhiasan untuk berhias. Bukan itu sahaja, umat Islam juga perlu mengetahui tentang perhiasan yang diharuskan agar tidak berlaku salah faham dalam kalangan masyarakat. Tambahan lagi, perhiasan yang halal itu tidak boleh dipakai secara berlebihan, yakni tabaruj, kerana tabaruj hukumnya haram. Dalam pada itu, ibu bapa juga tidak boleh memakaikan pakaian lelaki kepada anak perempuannya. Begitu juga dengan memakaikan pakaian perempuan kepada anak lelakinya walaupun mereka masih kecil. Jadi, kita mestilah memakai perhiasan bagi tujuan berhias yang mengikut syariat agar hidup kita diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akhiri dengan kata-kata Said Qutb sebagai renungan bersama, khususnya buat para wanita di luar sana. Perhiasan itu halal bagi perempuan untuk memenuhi keinginan semula jadinya. Setiap perempuan ingin menjadi cantik dan dipandang cantik. Walaupun perhiasan itu berbeza-beza dari satu zaman ke satu zaman, namun asas perhiasan itu adalah sama sahaja dalam fitrah perempuan, iaitu ingin mendapat dan menyempurnakan sifat-sifat kejelitaan dan menunjukkannya kepada kaum lelaki. Islam tidak menentang keinginan semula jadi ini, tetapi Islam mahu mengatur dan mengawalnya. Islam mahu menjadikan keinginan semula jadi itu menuju ke arah yang terang, iaitu ke arah suaminya yang tunggal selaku rakan kuasi hidupnya, yang dapat memandang bahagian-bahagian badannya yang tidak boleh dipandang oleh orang-orang yang lain darinya, iaitu suami. Sekian, terima kasih.